Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid. Jadi kita akan mulakan sambungan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu modul yang kita telah belajar semalam, iaitu daripada muka surat latihan 10 dan latihan yang ke-11. So, kali ini kita masuk latihan yang 11. Kita tengok latihan tersebut sekejap No problem. Okay, sebentar cikgu nak share apa yang kita dah belajar semalam . Okay, sebentar. Okay, dapat tak? Nampak? Alright, so latihan yang kita tertinggal semalam adalah latihan yang 11. Ya, latihan 11 ya. Muka surat modul 6. Baik, so latihan 11 ini kita ada tentang hasil tambah juga dalam janjang aritmetik. Sebenarnya kita dah belajar SN ni apa? Kita ulangi balik SN adalah dalam formula SN ni adalah N per 2 iaitu darab 2A tambah N tolak 1D. Okay. Adalah 1 tambah 1D. Okay, ni kita tahu formula yang diberi adalah SN sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Jadi untuk khas untuk latihan kita yang kita buat muka surat ini, latihan yang nombor 11 ni, kita ulang balik. Masalahnya sekarang soalan ini adalah soalan yang ada dia punya SN-nya tersendiri seperti mana ini. Okay, soalan ni famous dan soalan ni mana-mana dia keluar, tahun-tahun ni pun dia keluar juga tahun lepas. Okay, dia ada formula dia tersendiri. Seperti ini, SN tambah dengan 1 tambah 4 kuasa 2, itu soalan A. Dan kita untuk soalan B pun sama juga. Dia ada formula dia sendiri. SN sama dengan 2 tolak 5N tambah N kuasa 2. Itu soalan C apa? Soalan C. Ini kita nak buat ni nanti. SN sama dengan 4N tolak N kuasa 2. So, kalau dia dah beri formula dia tersendiri mengikut soalan ini, jadi formula yang kita belajar ni tak boleh diguna. Tak boleh guna. Ini kena hati-hati. Okay, ini kena hati-hati. Okay, so tipsnya sekarang ni cikgu nak ajar apa jua kalau diberi dalam bentuk SN, seperti mana soalan kita ni dia beri dalam bentuk SN, iaitu SN sama dengan 4N tolak N kuasa 2. Ini kita nak gunakan. So, mengikut soalan dah. Kalau soalan ni kata dia bagi SN dia sendiri, so yang ni kita tak boleh guna pakai Don't use this. Okay. So, setakat ini, apa soalan kita yang kita nak buat ni? Dia suruh soalan C ni. Tengok soalan C kita fokus dengan soalan C ni. Sekejap Okay, soalan C ni. Tengok soalan C, kita sambung balik. Hasil tambah N sebutan pertama suatu janjang aritmetik dia beri oleh SN sama dengan 4N kuasa 2. Cari TN tolak 1 dalam sebutan N. Macam mana tu? Dalam sebutan N. Okey, kita fokus soalan ini. SN sama dengan 4N tolak N kuasa 2. Dia beri yang ini. And then soalannya cari TN tolak 1. Okay, so macam mana kita nak cari ni? Cari. Ini soalan persoalannya sekarang ni. So ada sesiapa ada idea nak buat latihan ini? Susah juga ini algebra tahap tinggi tahap sangat tinggi. Di mana yang kita tahu algebra yang awak belajar tu
mungkin biasa-biasa. Ini algebra yang luar biasa. So kita nak cari apakah Tn tolak 1. Okey, kita faham konsep ni dulu. Seperti mana kita dah belajar semalam, Sn ni. Okey, kalau kita nak cari T4. Contoh. Kita boleh dengan menggunakan formula ini, T4 adalah sama dengan S4 tolak S3. Setuju? Betul tak? Mana kita belajar semalam? Okey, kalau kita betul Okey, kalau kita nak cari S20. Okey? S20. Apa jawapan kita sebelah ni? T20. Kita cari T20. Apa jawapan kita? S apa tolak S apa? S20 tolak dengan S19. Itu caranya lah. Okey, ini salah satu cara kita nak gunakan cari Tn. Okay, yang tahu kita Tn ialah A tambah N tolak 1D. Ni kita belajar awal-awal bab tu. Tapi sekarang ni kita tak boleh guna formula ini. Kita tak boleh guna formula ni. Kita kena guna ni juga. So ini masalah persoalan ni. Ramai murid tak boleh jawab soalan ini. Lepas tu cikgu nak terangkan betul-betul. Sekarang ni apa kita faham? Bahawa jadi kalau kita ikut kat sini, kalau kita tengok kat sini, Tn, kecilkan sikit Okay. So, kalau kita lihat kat sini, Tn T20 sama dengan Sn S20 T20 S20 tolak dengan Sn tolak 1. Ini formula kalau kita nak comparekan dengan T20 lah. Okay. So, kalau N tu 20, N tu 20, okay. So 19 je macam mana? N tolak 1 lah. Ini formula Tn dalam bentuk N lah. Dalam bentuk N kalau kita gunakan Sn, jadi Tn sama dengan, ini dia. Okay, sekali lagi cikgu nak terangkan bahawa Tn ni sebenarnya ialah, kalau ikutkan formula ini, Tn ialah Sn tolak Sn1. Hanya kecil bawah ni lah. Okay. So macam mana kita cari Tn tolak 1? Ini Tn. So macam mana kita cari Tn tolak 1? Perhatikan ni Tn. Okay. Tn ni kita gantikan kat sini. N tu sama dengan N tolak 1. Apa jadi pada formula baru kita sekarang? Tengok betul-betul. Dia akan jadi Tn tolak 1. Kita gantikan N ni dengan N tolak 1. Cikgu bulatkan ni. Okay. Apa jadi pada sebelah sini? Sebelah sini akan jadi Sn tolak 1. Yalah, kita gantikan N ni dengan N tolak 1. Okay. N tolak 1. Dan N ni pun kita gantikan dengan N tolak 1. So jadi apa? Tolak S. Jangan confuse N tolak 1 tolak 1. Sebab kita ada tolak 1 ni, kita gantikan N ni dengan N tolak 1. Okay? Alright, setakat ni cikgu terangkan pelan-pelan lah. Supaya you guys nampak. Jadi, formula ni, soalannya dia suruh cari Tn tolak 1. So jadi formula sebelah sini akan jadi Sn tolak 1 tolak yang besar Sn tolak 2. Okey. Setakat ni faham? Alright, kalau tak berapa faham, ni cikgu dah rekod. Nanti awak boleh tengok balik rekod cikgu ini. Okey. So, jadi soalannya cari Tn tolak 1. Kita cari ni Cari yang ini. So, kita dapat formula dia. Tn tolak 1 adalah sama dengan Sn tolak 1 tolak Sn tolak 2. Sekarang ni persoalannya,
macam mana kita nak cari Sn tolak 1 dengan Sn tolak 2? Macam mana kita nak cari ni? Yang pertama, cari Sn tolak 1. Yang kedua, cari Sn tolak 2. Jangan nak cari. Dari mana kita nak cari ni? Dari formula yang diberi. So maknanya nak dapat semua Sn tolak 1 ni dengan Sn tolak 2 ini, kita gunakanlah formula ini. Alright, so kena cari satu persatu lah. Okay, so soalan dia, cari satu persatu. Misalnya kalau kita dalam nak cari formula je. Ya? Macam mana? Kena gunakan formula ini. Okay, so macam mana kita nak cari Sn tolak 1 dengan menggunakan formula ini? Gantikan. Okay, kita buatkan sebelah sini. Kita buat satu persatu. Cikgu terangkan ni perlahan-lahan Okay, so maknanya kita nak cari Sn tolak 1 ini dari Sn sama dengan formula dia 4n tolak n kuasa 2. 4n tolak n kuasa 2. Okay, kita besarkan sikit lah. Kejap terlalu kecil pula ruang ni bila cikgu kecilkan ni. Okay, sebentar Kejap 4n tolak n kuasa 2. Okay, so jadi cerita dia, dan untuk yang Sn tolak 1, kita gunakan formula Sn yang diberi ialah Sn sama dengan 4n tolak n kuasa 2. Kita gunakan yang formula ini dulu. Okay, dan bila n ni digantikan dengan n tolak 1, kita gantikan n tolak 1 ke dalam ini. Okay, bila n tolak 1 tergantikan kat sini, kita akan dapat Sn tolak 1 sebelah sini akan jadi 4n tolak 1 tolak n tolak 1 kuasa 2. So kena buat satu persatu lah ni. So kita kembangkan. Cikgu tolong tunjukkan Dia akan jadi, kembangan ini akan jadi 4n tolak 4 tolak kembangan ini akan jadi n kuasa 2 tolak 2n tambah 1. Okay, setakat ni Alright, so kita pemudahkan 4n tolak 4, kembangkan yang negatif ni akan jadi negatif n kuasa 2. Okay, positif 2n tolak 1. Alright, setakat ini. Okay, kemudian cikgu tambah tolak yang mana yang patut kita boleh tambah, yang mana kita boleh tolak. Okay, 2n dengan 4n jadi 6n, kita tambah. Negatif 1 dengan negatif 4 akan jadi negatif 5 tolak n kuasa 2. Okey, simpan ni dulu. Ini kalau Sn tolak 1. Kes Sn tolak 1. Okey, sama juga dengan nak cari Sn tolak 2. So, kita masih menggunakan formula yang diberi Sn sama dengan 4n tolak n kuasa 2. Seperti mana soalan tu lah. So, macam mana nak gunakan ni? So, nak gunakan benda yang sama tadi. Apa kita buat? N tolak 2 ini kita gantikan kat n ini. Okay. Jadi, setiap n ni kita gantikan dengan n tolak 2. Kali lagi, n tolak 2 ini kita gantikan n ini. So, setiap n ni kita akan gantikan dengan n tolak 2. So, apa akan jadi? Kita buat sebelah sini. Okay, cerita ni panjang Ini memang paper 2 punya soalan Jadi kalau kita gantikan n tu dengan n tolak 2, dia akan jadi S n tolak 2 sama dengan 4 darab n tolak 2 tolak n tolak 2 kuasa 2. Okay, so maknanya kita menggantikan n tu dengan 4 n tolak 2, n ni pun kita gantikan dengan n tolak 2.
Okay, sebab ini dah tukar dah tukar. Alright. So jadi kita pemudahkan. Cuba kita pemudahkan yang ini, kita akan dapat 4n tolak 8. Okey, tolak yang ini kembangkan n kuasa 2 tolak 4n tambah 4. Okey, setakat ni. Okey, kembangkan yang negatif 4n tolak 8 sama dengan tolak n kuasa 2 tambah 4n tolak 4. Setakat ni lah. Alright. So mana kita boleh tambah, kita tambahkan. Mana kita bertolak, kita tolakkan. Seperti 4n dengan 4n ni kita boleh tambah. Dia jadi 8n. Okey, jadi 8n. Tolak 4 dengan negatif 8 jadi negatif 12 tolak n kuasa 2. Okey, so kita dah ada dua maklumat ini. Alright, so apa tujuan kita cari Sn tolak 1 ini dengan Sn tolak 2 ini? Apa tujuan kita nak cari ini? Sebab daripada soalan kita nak cari Tn tolak 1. So daripada soalan kita nak cari Tn tolak 1 yang kita dah bentukkan tadi ialah Sn tolak 1 tolak Sn tolak 2. So apa kita buat? Gantikan hasil apa kita cari tadi, iaitu 6n tolak 5 tolak n kuasa 2 tolak dalam bracket 8n tolak 12 tolak n kuasa 2. Okey, tengok yang ini, yang itu, yang ini, yang kita ni lah. So kita gantikan. Okey, cuba kita selesaikan sedikit demi sedikit. So mana kita boleh kembangkan yang negatif itu. Okay, kita akan dapat negatif 8n tambah 12 tambah n kuasa 2. Alright, so kita cuba tambah tolak mereka berdua ini. So kita akan dapat apa ni? Cuba tengok betul-betul. Okay, so tambah tolaknya akan jadi apa? Dia akan jadi, okay, 6n tolak 8n negatif 2n, betul? Negatif 5 tambah 12, dia akan dapat tambah 7. Negatif n kuasa 2 tambah dengan n kuasa 2, ini dah boleh padam. So hasil jawapan kita ialah negatif 2n tambah 7. Itu sahaja. Okey, faham setakat ni? Okey, so jadi panjang juga kerjanya. Di mana yang cikgu letakkan jawapan ini memang inilah caranya, tak ada cara lain. Supaya awak nampak. So awak boleh ulangi pembelajaran ini apabila cikgu dah bentukkan video nanti. Okey, faham tak setakat ni? Okey, so itulah jawapan kita untuk dia kehendak soalan dia ialah Tn tolak 1. Okey, ini yang kita nak. So inilah jawapannya. Alright. Alright, so setakat ini awak cuba ulang kaji balik nanti. Okey, hasil pembelajaran untuk soalan muka surat 6 ini, latihan 11 ini. Okey, soalan C ini. So tolong ini adalah soalan kebat sebenarnya. Memang ada soalan seperti ini dalam exam. So awak kena bersiap sedialah untuk SPM awak pada tahun depan. So sebab itu cikgu tunjukkan soalan-soalan ini, dan kemudian hari cikgu akan tunjuk lagi beberapa soalan yang seperti ini juga. Mungkin dalam bentuk yang lain dan awak cubalah. Okey, so setakat ini awak fahamkan ni dulu. Ulangi, pelajari, ulang kaji balik dan macam mana cikgu dah selesaikan ni. Alright. So setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Hari ni kita tengok latihan sajalah kot, sebab kita habiskan latihan 12. Habis 12 kita off lah kot, sebab cikgu ada hal lain benda nak kena buat. Untuk janjang geometri, next topik kita akan buat selepas exam pertengahan tu, minggu satu lagi lah. Alright. So untuk soalan yang seterusnya, soalan C settle Okay. Untuk soalan seterusnya ialah soalan nombor 12. Tengok soalan nombor 12. Tengok soalan A terus. 12A. Ini pun soalan hot juga hot analyzing. Kita nak pastikan kita betul-betul faham apa maksud soalan-soalan yang ada dalam inilah. Okay, untuk soalan A lah.
Okey, kita tengok soalan A. So, dalam bahasa Melayu tengok bahasa Melayu. Okey, pasaraya A menyusunkan minimum tin dalam bentuk piramid. Okey, faham Alright, pasaraya apa tak tahu, tapi dia telah menyusun tin minuman dalam bentuk piramid. 41 tin berada pada baris terbawah. 37 tin berada pada baris seterusnya. Baris seterusnya. Diikuti dengan 30 tin dan seterusnya dengan corak yang sama bagi 40 tin berada pada baris terbawah, 37 tin yang pada baris seterusnya, diikuti dengan 33 tin dan seterusnya dengan corak yang sama bagi garis yang seterusnya. Okey. So setakat ni faham tak soalan ini apa dia nak? Baik, awak kena bayangkan macam mana dia susun tin tersebut. Dengan yang paling bawah 41 tin. Yang baris kedua jadi 37 tin. Yang baris ketiga jadi 33 tin. Kau kat sini ada macam ada satu jujukan janjang aritmetik Kalau kita tengok betul-betul T1 ni apa? Bila tengok baris paling bawah ini kita anggap T1. 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 T1 ada 41 tin. Selalunya cikgu buat macam ni dulu. 41 tin. T2 sama dengan apa? T2 adalah 37 tin. Baris yang kedua. T3 ada berapa tin? 33 tin. Seperti mana soalan yang diberikan 41 tin, 33 tin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Okey, kat sini ada janjang aritmetik tak? Cuba tengok betul-betul. Ada tak janjang aritmetik? Ada janjang aritmetik? Ada tak ada? Ada janjang aritmetik? Dalam soalan ni dia tak mention janjang aritmetik Ini kena hati-hati Kita kena tentukan sendiri. Nanti dalam exam nanti ada dua jenis janjang. Janjang aritmetik dengan janjang geometrik. Jangan salah formula. Sebab itu kita kena tentukan dulu. Ini janjang aritmetik ke janjang geometrik? Janjang aritmetik Macam mana kita nak tahu dia janjang aritmetik? Kalau kita lihat beza sepunyanya. 37 tolak 41. Berapa? Negatif 4. Negatif 4. Betul. 33 tolak 37. Berapa tu? Negatif 4 juga. So mana dia sama? D dia semua sama. Kalau ikut turutan inilah. Alright. So ini kita boleh simpulkan bahawa jujukan ini adalah janjang aritmetik. Okey. So maknanya A kita adalah sebutan pertama iaitu 41. Logik? Dan D kita ialah negatif 4. Yang ini kita nak tahu dulu. So ini adalah janjang aritmetik dan dia adalah dia punya sebutan pertama adalah 41 dan beza sepunyanya D adalah negatif 4. Okey, barulah kita boleh tengok soalan dia. Okey, soalan dia yang A1. Cuba tengok. Okey, kalau kita tengok kat sini, find the number, okey bahasa Melayu. Cari bilangan tin pada baris ke-8. Cari bilangan tin pada baris ke-8. Okey. So apa formula kita nak pakai? Apa formula yang kita nak pakai? Soalan A1. Apakah formula yang kita nak pakai? Siapa boleh bagi idea? Ni kita bincang sama-sama. Jangan cikgu saja yang buat. A tambah N tolak 1 darab D cikgu. Ya, betul. Logik Untuk soalan satu kita ni, iaitu kita kena gunakan formula TN lah. Baris yang ke-8 A tambah
N tolak 1D. Yes, betul. Jadi apa kita faham? Dia kata baris dia ke-8. Sebab ini kita anggap T1 ni adalah baris pertama. T2 ni adalah baris yang kedua. T3 ni adalah baris yang ketiga. Dan seterusnya dia nak T8. Okay. So kalau T8, jawapan kita menggunakan formula Tn iaitu A kita sama dengan apa tadi? 41 tambah N 8 gantikan tolak 1 D kita negatif 4. Okey, tolong kirakan cikgu T8 ni sama dengan apa? Kirakan. Kirakan. Berapa T8? 13. Ya? 13. Okey, betul. Setuju semua orang? Kira sama-sama lah. Jangan tengok saja yang lain-lain tu, tolong kira sama-sama. T8 sama dengan 13. Itu soalan nombor 1. Okey, settle? Okey, settle. Okey, next soalan. Kita tengok soalan A2 pula. Okey, dalam bahasa Melayu dalam bahasa Inggeris je, how many rows are there if there are 25 cans on the topmost row? Berapakah bilangan baris yang ada jika terdapat 25 tin pada baris teratas? Pada baris teratas ada 25 tin. Itu baris yang terakhir lah. Baris yang paling bawah ada 41 tin. Baris kedua ada 37 tin. Baris ketiga ada 33 tin. Baris yang keberapa hanya 25 tin. Tahu tak? Tak tahu lagi kan? So formula apa kita nak pakai? Soalan nombor apa? Soalan nombor 2 kita ni. Kita cuba selesaikan kat sini lah Okay. So soalan nombor 2 ni kita nak tahu baris keberapa yang hanya ada 25 tin. Baris ke-8 13. Baris yang keberapa kita tak tahu. Tn masih menggunakan formula Tn yang cuma hanya ada 25 tin. So kalau kes macam ini cikgu dah bentukkan, awak cuma hanya cari N dia berapa. Okay. So kita masih menggunakan formula yang sama, nak tahu N dia berapa. Caranya kita gunakan formula Tn di mana sebelah kiri ni kita letak A tambah N tolak 1D sama dengan 25. Buat macam ni dulu. Okey. Kemudian kita gantikan A kita tadi apa? 41. Okey. A kita ni adalah 41 tambah N yang kita nak cari sekarang ni kita tak tahu. Tolak 1. D kita ni adalah negatif 4. Okey. Cikgu tunjuk macam ini saja. Yang sekarang ni cikgu nak tahu macam mana nak menyelesaikan ni untuk dapatkan N. Okey, N kita kat sini yang unknown ni. Alright, so cikgu nak awak selesaikan cepat mungkin. Siapakah nilai N kita? Cuba cari. Cikgu bagi masa 5 minit. Bincang sama. Pandai-pandailah algebra awak tu. N tu sama dengan apa? Cari bilangannya. Boleh gunakan mic ke atau awak nak bagi jawapan dalam message pun boleh. N tu sama dengan apa? Siapa cepat cikgu bagi markah PPT tinggi ni. Lima. Okay, Daniel Silver dah dapat N tu sama dengan 5. Betul. Okay, so jawapannya N sama dengan 5. Yang lain cuba tolong carikan tunjuk jalan kerja. Kemudian cikgu nak nak awak submit modul ini, tolong print so jawapan ini ialah N dia sama dengan 5. Cikgu tahu tak tunjuklah jalan kerja ni, penyelesaian algebra ni. Cikgu tulis kepada N sama dengan 5. Ya, betul. Okay.
Alright, so maknanya soalan ini yang ada 25 tin adalah pada baris kelima. Okey, yang ada baris yang kelima. Sebenarnya kalau kita cari cara manual pun dah boleh dah dapat dah. Berapa ni? Sebab ni T1, T2, T3, awak cuma tolak dengan 4, T4 dengan T5. Boleh juga. Tak payah gunakan formula ni pun tak apa. Just in case kalau dia terlalu jauh lah. Ini kena hati-hatilah. Kadang-kadang takut sampai T100 kita pun tak tahu. Okay, so tapi dalam soalan ini N ni sama dengan 5 lah. So T5 itu adalah 25 tin. So ini yang kita nak tadi Okay, alright. So faham setakat ni? Faham? Boleh lah. Okay. Alright, so kita kena teruskan perjalanan kita untuk soalan nombor 3 pula. Okay, sebenarnya kita nak padam ni macam-macam conteng ada kat sini. Okay, ni padam. Alright, so setakat ni awak faham? Padamlah semua ni. Kita sambung lagi untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok betul-betul. Okey, dalam bahasa Melayu, jika proses diteruskan, tentukan bilangan baris yang mungkin. Macam mana tu? Setakat ni kita ada sampai 25 tin tadi T1, T2, T3, 4. Okey. Macam mana cerita ni? Okay. Kita tahu T1 ialah 41. Tulis balik ni tempat tadi tu dah terpadam. Dia buat soalan nombor 3 Kita bincang ni je soalan ni. Okay. Untuk janjang geometri kita ingat kita sambung untuk kelas yang kemudian lah. T1 ialah apa tadi? 41. T2 ialah berapa tadi? 37. T3 sampai T3 apa? 33. Okey, kalau awak nak kira secara manual, awak tolak dengan 4. Tambah dengan negatif 4. Okey, sebab dia punya dia punya janjang aritmetik beza sepunyinya adalah negatif 4. So makin tolak, awal paling hujung dia nak tanya kalau kita teruskan sampai ke row yang ke berapa, baris yang ke berapa dia berhenti. Faham tak maksud cikgu? Okay, kalau awak buat cara manual pun boleh, tolaklah. Tolak 4 berapa? 33, tolak 4, 29, tolak 4 lagi, 25, tolak 4 lagi, 21 sampai kosong. Kosong tu adalah baris yang terakhir. Apa tu baris tu? Itu yang dia nak. Okay, kalau buat cara manual memang ada pernah seorang murid dia buat manual jauh sangat begini. Okay, kalau soalan ini dekat-dekat tak apa. Okay, so jadi cara yang sebenarnya kita kena gunakan formula Cara yang sebenarnya di mana kita nak tahu sampai bila dia stop. Barisan tu akan stop kalau kita sambung rek kita tin-tin tersebut lah. Okay, supaya kita tahu apa yang kita nak dapat ni. Okay, dan seterusnya sampai T berapa dia kosong. Tak ada tin lagi dah. Okay, so ceritanya kita kena buat Tn lebih besar dari kosong. Masih menggunakan formula Tn juga tapi kali ini kita kena letak lebih besar dari kosong. Okay. So sekarang ni kita tak tahu apa N kita ni lagi. Melainkan kita dah definasikan Tn ni lebih besar daripada kosong. Kira ni paling hujung lah. Kira paling last sekali barisan itu. Tn mesti lebih besar. Tak ada tin lagi dah. Okay, so macam mana kita selesaikan? Kita gunakan istilah ini. Alright, so kita gunakan Tn lebih besar daripada kosong. Di mana Tn ni ialah A tambah N tolak 1D lebih besar dari kosong. Okay, so kita gunakan algebra kita di mana A kita tadi adalah 41. Sayang ni kat sini kecilkan sikit. Okay, 41. Sambung kat sini. 41 tambah N kita tak tahu. D kita adalah negatif 4.
dan ia lebih besar dari kosong. Okay, selesaikan. 41 tambah negatif 4. Kita kembangkan yang ini. Kembangkan satu persatu. Okay. So, kita akan dapat negatif 4n tambah 4. Lebih besar dari kosong. Okay, 41 tambah dengan 4. Berapa? 41 tambah dengan 4 adalah 45. Tulis 45 tolak 4n lebih besar dari kosong. Okey, 45 pindah sana. Negatif 4n. Kemudian n ni sama dengan tukar arah. Bila bahagi negatif 4 ni kita pindah jadi bahagi, dia akan tukar arah. Negatif kalau antara darab ataupun bahagi, kalau nilai operasi negatif 4 ni kita pindah secara bahagi atau secara darab, seperti ini, okay, negatif 4 jadi bahagi, dia akan tukar arah. Ini kena ingat tukar arah. So jadi jawapan kita ialah kat sini, cuba bagikan negatif 45 bagi negatif 4 sama dengan apa? Tekan kalkulator anda masing-masing. 11.25. Ya, positif 11.25. Okey, bukan sama dengan ni. Dia tulis sebagai 11.25. Alright. Oleh kerana n ni adalah bilangan, bilangan ni tak boleh perpuluhan. Bilangan ni tak boleh 11.25. Dalam kelas anda ada 17 orang. Ada tak 17.25? Tak ada takkan orang tu datang dengan kepala je 0.25. Okey, so jadi kita kena bentukkan nombor bulat. Oleh kerana n lebih kecil dari 11.25, kita ambil yang paling kecil dari 11.25, kita ambil nombor bulat, n tu sama dengan 11 baris. Okey, itu cerita dia. Faham setakat ni? Faham? Faham. Okey, faham So ini soalan nombor 3A baru 3A kita buat. Kita tengok 3B pula. 3B. The number of possible row. Okey, kita dah settle. Lepas tu dia kata kat sini the number of cans on the topmost row. Bilangan tin pada baris teratas. Sekarang ini kita barisan teratas adalah Tn sama dengan 11. Okey, kita buat kat sini. Alamat tak ada ruang. Kita ambil ruang lebih. Okey, kita dah tahu bahawa Tn ini adalah baris ke paling atas. Ikut soalan soalan kita untuk soalan 12 apa ni? Bukan 12. Yalah 12. 3A ni, okey, untuk soalan tadi modul kita 3A kita ni, kita dah tahu barisan paling atas adalah T11. Dia nak tahu berapa bilangan tin yang kat atas paling atas tu, awak gantikan saja dengan formula A tambah N tolak 1T. Okey, so dalam soalan kita tadi tu, kita dah tahu N tu adalah N11. So T11 lah. Ini T11 ni adalah barisan paling atas. So untuk nak tahu berapa bilangan tin yang baris paling atas, kita gantikanlah T11 sama dengan A. So A kita tadi apa? 41 tambah N11 tolak 1. D kita adalah negatif 4. Okey, kirakan ni untuk cikgu. 12 3B kita buat soalan 12 3B bukan 3A, 3B. Okay. 1 je. Ya. Jawapannya dapat apa? 1 tin saja. Paling atas 1 tin saja. Paling atas barisan yang ke-11 tetapi hanya ada 1 tin saja. Itu soalan nombor 12B. Faham setakat ni? Faham? Faham, okey? Okey, untuk soalan yang C pula. Tengok soalan C, apa dia kata? The total number of can in the display. Okey, jumlah bilangan tin dalam susunan itu. Apa formula kita nak pakai?
Siapa boleh respon kat sini? Jumlah bilangan tin dalam susunan itu mengikut soalan nombor 3. Jika proses itu diteruskan, sebenarnya kita ada 11 baris. Kita ada 11 baris. Sekarang ni dia nak jumlah keseluruhan tin yang digunakan dalam 11 baris tersebut. So apa formula kita nak gunakan? Apa formula? Apa formula dia? Boleh beritahu tak? Apa formula dia? Respon? So apa formula kita nak gunakan? SN sama dengan N SN. kedua. Yes. SN ya. Cikgu nak ni je. Tapi formula dia ialah N per 2 2A tambah N tolak 1 G. Boleh. Okey, so maknanya kita perlukan S11. Okey, 11 per 2 mengikut soalan modul kita ni. A kita tadi apa? Negatif, bukan negatif, apa? 41 kan? 41 tambah N ialah 11 tolak 1. D kita yang negatif 4. Okey, so ingat apa dia punya A dengan D dia. Alright, so awak kira ni berapa bilangan jumlah tin yang digunakan dalam bentuk piramid. Ada tin-tin yang digunakan. Okey, kirakan untuk cikgu berapa ni? Kira pelan-pelan. $231 aja. Ya betul, 231 tin yang telah digunakan untuk pameran bentuk piramid. Tin disusun disusun jadi piramid. Alright, so inilah jumlah dia. Okey, setakat ni faham tak? Boleh tak? Alright, boleh tak? Faham? Boleh lah Okey, tu tak apa. Ni video ni cikgu dah rakam. Kalau awak nak tengok balik, awak tengoklah balik. Lepas ni buat ulang kaji sendiri Sekarang ni atas diri sini, inisiatif sendiri untuk awak belajar betul-betul. Okey, cikgu hanya tunjuk jalan arah yang betul saja. Yang lain tu awak cuba kukuhkan perjalanan awak tu dengan baik. Alright. So jadi untuk next topik kita nak masuk janjang geometri. Tapi cikgu rasa masa pun singkat. Cikgu perlukan penerangan yang sangat besar. Penerangan yang lama sikit lah. Okay, untuk kita buat janjang geometri. Tak apa. So minggu depan kita ujian. So minggu depan tak ada PDPR. Cuma hanya ada ujian sahajalah. Ujian PDPR lah. Jadi online juga cikgu buat online secara awak buka je online. Cikgu nak bagi soalan je. Nanti bila hari hari Khamis hari Isnin kita punya periksa matematik tambahan kan dalam pukul 12 gitu. So geometry progression ni kita akan buat minggu yang satu lagi lah untuk kita buat perbincangan kelas. Alright, so ada apa-apa masalah lain? Okay, cikgu stop presenting sebab cikgu nak pastikan you guys ada tak ada tak isi kehadiran. Cikgu nak pastikan sekarang ini kita ada 17 secara keseluruhan. Tolong isi kehadiran dalam link yang cikgu berikan. Sekarang ni ada tak yang belum isi itu, tolong isi link kehadiran. Okay, kita tamatkan awal lah kelas kita hari ni. Ya, tapi isikan kehadiran dulu. Cikgu nak tengok, confirmkan ada tak 17 orang, 13, 14, 15, 16. Okey, last satu orang lagi. Siapa yang tak isi lagi ni? 16. Muhammad Faik ni 4 harmoni ke 4 beta? Muhammad Faik ada ke? 4 beta kan Muhammad Faik? Okey. Okey, next. Alright. Dah isi belum? Siapa lagi last? Okey, 17. Okay, alright. So setakat ini Alhamdulillah syukur kita dah selesai kelas kita pada hari ini. So minggu depan awak akan hadapi peperiksaan secara
secara online jugalah tu, dalam masa 1 jam tu awak kena tolong